Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 1 KSSR Semakan. Hari ini kita berada pada muka surat 79 buku teks sains ni. Okey, sebenarnya kita dah bincang bahagian atas ni tentang aktiviti perkumpulan sebelum ni. Jadi hari ni kita nak buat penutup untuk bab ini. Okey, bab menyerap air ni kan. Mari kita ulang kaji. Jadi sekarang ni kalau cikgu awak ada suruh buat latihan ni dekat rumah, awak boleh buat kat rumah dengan gunakan jawapan yang saya bagi. Tapi jawapan yang saya bagi ni mungkin betul ataupun mungkin kalau ada kesilapan tak sama dengan cikgu awak bagi, boleh bincang dan boleh nyatakan di ruangan komen. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan muka surat 79. Mari ulang kaji. Siapa yang tak ada buat, cikgu tak suruh buat kerja ni, bolehlah awak berkongsi idea-idea yang kami bincangkan ini sebagai tatapan awak untuk ilmu yang lebih. Okey. Jadi, mari kita ulang kaji. Soalan pertama, kelaskan objek-objek berikut mengikut kebolehan menyerap air. Tisu dapur, duit siling, beg kertas dan klip kertas. Jadi kat sini awak kena kelaskan. Bila awak kena kelaskan, maksudnya awak kena buat. Okay, kita pakai lisan je lah. Kalau awak kena lukis, kalau cikgu awak suruh buat, awak buatlah dalam kotak cantik-cantik. Okay, jadi kelaskan objek mengikut kebolehan menyerap air. Jadi tisu dapur tidak boleh menyerap air. Boleh menyerap air. Ya Allah, silap. Tisu dapur awak mungkin boleh buat dua kotak. Kotak pertama boleh menyerap air. Kotak yang sebelah dia tidak boleh menyerap air. Okay, yang kotak pertama tu awak letak tisu dapur dan juga apa dia? Tisu dapur dan juga beg kertas. Okey. Dan yang tidak boleh menyerap air adalah duit siling dan juga klip kertas. Kalau cikgu awak suruh buat, buat. Kalau cikgu tak suruh buat, tak apa. Yang kedua, susunkan objek-objek yang berikut berdasarkan keupayaan menyerap air mengikut urutan menaik. Okey, ada bagi 3 kat situ. Kertas surat khabar, kain lap dan juga kad manila. Okey, dia nak yang boleh menyerap air mengikut urutan menaik. Maksudnya mula-mula yang paling tak serap dulu. Last sekali barulah yang paling serap. Jadi yang paling tak menyerap adalah kad manila. Sebenarnya dia agak sukar untuk menyerap. Okey, kalau kita biarkan lama-lama dia lambat sikit lah nak serap. Tapi kalau kertas surat khabar, laju je dia serap. Dan kain lap adalah yang paling kebolehan dia paling kuatlah menyerap air. Jadi kalau ikut susunan, mula-mula kad manila, koma, lepas tu kertas surat khabar, koma, kemudian kain lap. Maksudnya paling tak serap kepada yang paling serap. Okey. Okay, info guru. Gunakan pen yang sudah habis dakwat. Guna pen yang boleh dibuka di bahagian belakangnya. Ini untuk aktiviti atas nilai. Okey. Jom kita tengok muka surat seterusnya. Okey, soalan ketiga. Nyatakan kepentingan objek-objek yang berikut. Okey, kalau dapat lihat dekat sini, gambar pertama adalah gambar tisu. Gambar kedua, gambar baju hujan. Gambar ketiga adalah gambar kain lap. Dan gambar keempat adalah gambar payung. Tisu dengan kain lap ni, dua-duanya boleh serap air. Baju hujan dan payung dua-dua tak serap air. Tapi kedua-duanya yang serap air dan yang tak serap air ni, dua-dua dia penting. Ada gunanya dalam kehidupan harian kita. Allah kalau cipta sesuatu tu memang ada gunanya. Alhamdulillah lah kan kalau kita dapat tahu kegunaan dia. Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Sesuatu yang dicipta tu mestilah ada gunanya pada kita. Okey. Yang pertama, tisu. Jadi kepentingan tisu ni apa? Untuk mengelap tumpahan air dekat atas meja ke apa ke kan. Jawapan dia tak kisah. Yang penting logik. Contohnya kalau tisu awak tulis untuk mengelap air yang tumpah di atas meja. Boleh. Tak ada masalah Okay. Ataupun awak tulis untuk mengelap pinggan piring di dapur. Boleh juga sebenarnya. Walaupun kalau dalam pembelajaran kita guna tisu yang besar kan. Tapi kita guna tisu ni pun boleh. Asalkan dia logik. Okey. Yang kedua, gambar baju hujan. Baju hujan ni dah tentulah untuk apa. Baju hujan ni untuk menghalang ataupun untuk menghalang kita daripada terkena hujan. Menghalang kita daripada terkena hujan. Okey. Yang ketiga, gambar kain lap. Awak boleh buat kain lap ni pun boleh dikatakan macam tuala juga kan. Jadi awak anggaplah dia tuala. Kat situ kegunaan dia untuk mengelap badan selepas mandi.
Ya Allah, banyaknya mesti masuk. Sorry ya. Okey, untuk mengelap badan selepas mandi. Dan yang keempat, gambar payung untuk melindungi diri daripada hujan. Ada lebih kurang sama je dengan yang baju hujan tadilah. Okey, dia untuk melindungi diri daripada hujan. Okey, itulah perkongsian kita berkenaan dengan mari uji ni, muka surat 79 dan 80. Seterusnya kita pergi kepada ingat semula lah. Ingat semula ni lebih kepada kita mengingat semula, merumus kembali apa yang telah kita belajar dalam bab ni. Okey, ingat semula. Ada objek yang boleh menyerap air dan ada objek yang tidak boleh menyerap air. Penyerapan terbagi kepada dua, iaitu objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Yang boleh menyerap air adalah sapu tangan, tisu, kertas, surat khabar dan kain lap. Yang tidak boleh yang tidak boleh menyerap air adalah klip kertas, pemadam, mainan plastik dan straw. Okey, inilah yang saya kata tadi. Jawapan soalan pertama tadi kan, disuruh kelaskan tadi, awak boleh buat dalam bentuk macam ni, dalam gambar penyerapan ni. Ni, sebelah sini boleh menyerap air, tak boleh menyerap air. Jadi soalan nombor 1 ni, kalau cikgu awak suruh buat, awak boleh kelaskan empat-empat tu ke dalam kotak macam ni lah. Dalam jadual ini namanya peta pokok lah, lebih kurang. Okey, kepentingan objek yang boleh menyerap air, kita kembali kat sini. Kepentingan objek yang boleh menyerap air apa dia? Untuk mengemuk lantai yang basah, lagi untuk menjadi menggelap badan yang basah. Antara objek yang kepentingan dia untuk yang tidak menyerap air, untuk melindungi diri daripada hujan, lagi untuk melindungi kaki daripada basah terkena lecak. Okey, sangat mudah kan bab ni kan? Okey. Kemudian di bawah ada rekreasi sains. Okey, rekreasi sains ni serap dan mekar. Okey, hasilkan sekuntum bunga daripada kertas, lihat kelopaknya ke dalam dan lipat kelopaknya ke dalam dan letakkan atas air. Perhatikan apa yang akan berlaku. Maksudnya kalau nak buat benda ni boleh kat rumah. Kalau ada ibu bapa awak yang boleh buat, awak lipat je pakai kertas, awak buat macam bentuk dalam gambar ni. Kemudian awak terbalikkan dia. Yang lipatan tu awak letak kat dalam dekat lipat dia ke dalam, dekat bahagian yang ada air tu. Kemudian letak kat air, nanti dia akan apa jadi? Perhatikan apa yang berlaku. Nanti dia akan terkembang sikit tau, sebab dia menyerap air. Yang bahagian bawah tu menyerap air tau. Nanti dia ke bawah. Nanti yang atas tu macam terkembang sikit. Tu yang saya buat lah. Kalau awak buat jadi benda lain, tu bergantung pada awak lah. Jadi dia suruh lihat apa yang berlaku. Okey, ini aktiviti ringkas sajalah. Okey, saya rasa sudah habis bab ni, penyerapan. Okey, jom kita tengok buka aktiviti. Ada tak yang kita belum siap, yang saya belum bincangkan sebelum ni? Okey, saya rasa kita sampai muka surat 55 gitu kan. Okey, jadi untuk video ni kita akan buat muka surat 56. Alat pengering botol air. Dah macam Doraemon pula cerita. Okey, jadi kita tengok pada muka surat 56. Ini pun salah satu daripada aktiviti ataupun inovasi yang awak boleh buat ataupun mereka ciptalah. Okey, jadi yang seronoknya buku aktiviti dia bagi lain, yang dekat buku teks dia bagi lain. Jadi dia agak menarik kat situ, tapi dia punya target dia samalah, untuk membolehkan kita membuat aktiviti dengan idea daripada pembelajaran kita berkenaan dengan kebolehan menyerap air ataupun kebolehan tidak menyerap air lah, kalis air. Okay? Jadi alat pengering botol air. Wow, alat pengering botol air ni kan, Amir sedang mereka cipta alat pengering botol air menggunakan 3 bahan yang berikut. Dia nak buat alat pengering botol air. Biasanya kalau saya kat rumah ni berkenaan dengan tisu pula berkenaan dengan botol susu anak saya lah. Botol susu tu dalam dia kan basah kan, kita dapat basuh. Macam mana kita nak keringkan? Kalau kita nak basah kan senang, kita nak gosok-gosok dia kan, pakailah yang yang jual dekat kedai DIY ke mana-mana, yang span tu kan, kita gosok-gosok kan. Tapi ni bila dah basuh, dah kering, macam mana kita nak bagi dia keringkan dalam dia tu? Jadi cara dia, yang ni ada satu mereka cipta lah. Ada kertas tisu, kain dan juga kertas surat khabar. Okay, jadi balut magnet bar dengan kertas tisu. Ada magnet dalam tu, masukkan kertas tisu kat luar dia, kita balut tu magnet bar. Kenapa kita pakai kertas tisu? Sebab kertas tisu ni dia nak ngelap nanti, dia nak gunakan untuk lap benda yang kat dalam tu. Kemudian lekatkan bahagian tepi dengan dawai kokot. Maksudnya kita balut magnet tu dengan kertas tisu dan kita lekatkan guna stapler lah. Okay. Kemudian yang ketiga, surat khabar. Nampak tak? Magnet lagi satu ada kat luar. Masukkan magnet yang dibalut tadi ke dalam botol yang basah tu. Okay, masukkan magnet kecil lah, jangan besar-besar. Yang penting dia boleh muat dekat mulut botol tu. Gerakkan magnet tadi menggunakan magnet lain di luar botol supaya air dapat dikeringkan. Nanti maksudnya kita guna magnet yang kat luar ni, kita gerak-gerakkan dia, nanti yang kat dalam tu pun bergerak ikut kita kan. Tapi kat dalam tu ada tisu.
Jadi tisu tu dia akan sambil dia gerak, dia akan lap botol yang basah kat bahagian dalam tu. Ini sebenarnya bila awak dapat buat benda ni, kalau awak dapat buat kat rumah, ini sebenarnya dia menggabungkan dua topik, iaitu topik magnet dan juga topik penyerapan. Ini sangat tinggi dia punya tahap untuk tahun 1. Jadi alhamdulillah kalau awak boleh buat kat rumah lah. Tapi selalunya kalau awak buat dia taklah secantik macam tu. Kadang-kadang bila awak guna buat betul-betul nanti ada je bahagian yang tak basah, tak kering lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya idea tu ada. Okey, kita tengok ulangi langkah 1 dan 3 dengan menggunakan kain dan kertas surat khabar. Dia suruh tukar pula. Mula kita tisu kan, dia tukar dengan kain, dia tukar dengan surat khabar pula. Pun boleh jadi macam tu. Tapi kain jangan tebal sangat takut nanti magnet tu tak cukup kuat lah. Jadi ketiga-tiganya boleh menggelap botol air dengan baik. Tetapi mesti ada yang paling hebat dan mesti ada yang sangat sikit dapat serap air. Kan? Jadi ada soalan kat bawah, dia kata, pada pendapat kamu, bahan penyerap yang manakah yang paling sesuai digunakan oleh Amir? Bila awak dah buat eksperimen ni kan, awak tengok mana lagi sesuai. Kain ke lagi sesuai, kertas surat khabar ke lagi sesuai, ataupun pakai tisu je lagi sesuai. Pada pendapat saya, kita akan pakai kain lah. Tapi jangan kain tebal, kain nipis je. Jadi jawapan kat situ, bahan penyerap yang manakah paling sesuai? Jawapan dia kain. Okey. 2. Mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Jawapan dia, kerana kain dapat menyerap air paling banyak. Saya ulang, kerana kain dapat menyerap air paling banyak. Okey. Jadi yang ketiga, susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey, jadi mula-mula menaik maksudnya mula-mula paling tak serap kepada yang serap lah. Jadi kat sini kita boleh susun. Mula-mula jadi yang pertama adalah kertas surat khabar. Okey, tulis kat sini kertas surat khabar. Kemudian yang kedua adalah tisu. Yang ketiga adalah kain. Saya ulang. Yang pertama kertas surat khabar, kemudian yang kedua tisu dan yang ketiga adalah kain. Okey, ini merangkumi 8.1.5 dan 8.1.6. Okey. Okey, maka habislah tajuk penyerapan kita untuk kali ini. Jadi pada video akan datang insya-Allah kita akan masuk tajuk bab baru, unit baru, bab 9, bab bumi pada muka surat 81 nanti. Okey, kalau nak tahu apakah cerita tentang 81 tu nanti, nantikan video terbaru daripada saya. Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.